Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Hari ini anda kembali lagi bersama saya, Miss Eva, dalam siri podcast Apa Kata Miss. Dalam episod keempat ni, kita akan mengupaskan tentang ponteng lagi, tapi dengan topik yang sedikit berbeza, iaitu di sebalik pagar sekolah. Jadi apa yang ada di sebalik pagar sekolah ni kita akan kupas sebentar lagi. Jadi sebelum tu, sepatutnya hari ni Miss Sofia yang akan bersama dengan saya, tapi disebabkan oleh sedikit masalah kesihatan, beliau tak dapat bersama dengan kita lah pada hari ini. Tapi penonton semua jangan risau, sebab kita dah menjemput seorang tetamu jemputan yang tak kurang hebatnya. Jadi sebelum kita meneruskan podcast kita, boleh Cik Man, Cik Man nama beliau, perkenalkan sedikit diri anda. Nama saya Muhammad Ahmad Nasrah. Saya sekarang sedang menuntut di Universiti Sains Malaysia, merupakan kawan kepada Miss Eva lah. Okey, jadi yang lebih menariknya, Cik Man ni merupakan salah seorang mangsa budi semasa beliau berada di sekolah. Dan untuk pengetahuan semua, topik podcast kita pada hari ini masih lagi punca ponteng, iaitu budi. Jadi sebelum kita mengupas lebih lanjut tentang topik kita, sebelum tu Miss nak jelaskan apa itu buli. Mungkin sesetengah penonton tak tahu apa itu buli. Jadi buli ni sebenarnya dia adalah perbuatan mencederakan seseorang ataupun sekumpulan pelajar ataupun murid tu lah, betul? Betul. Jadi buli ni biasanya dilakukan oleh orang yang lebih berkuasa. Berkuasa ni bukanlah dari segi jawatan semata-mata. Sebagai pelajar, kadang-kadang kita tengok pembuli ni mereka tak ada jawatan pun, tapi mereka mungkin berbadan lebih besar, macam tu. Jadi Cik Man ada nak tambah sikit tak tentang apa itu buli? Okay. Saya sokonglah dengan definisi buli tu, tapi saya ada tambahan sikit. Buli ni dia ada 3 jenis. Yang pertama, buli lisan. Yang kedua, buli fizikal. Yang ketiga, buli cyber. Tapi saya macam tertanya lah, apa kaitan ponteng sekolah dengan buli? Apa kesan buli dan kenapa ponteng sekolah? Boleh tak Miss Eva terangkan? Jadi sekarang kita nak kupas macam mana lah buli ni boleh membawa kepada kes ponteng sekolah. Mesti penonton pun ada yang tertanya-tanya. Macam Cik Man sendiri pun walaupun pernah menjadi mangsa, beliau masih lagi tertanya. Mungkin lepas jadi mangsa buli, beliau tak ponteng sekolah. Tak apa, kita akan kupas hari ni. Okey, jadi secara umumnya buli ni dia akan mengganggu emosi mangsa buli itu. Dari segi mangsa buli itu akan rasa takut untuk datang ke sekolah. Cik Man pernah tak lepas jadi mangsa, Cik Man rasa takut nak pergi sekolah sebab kalau datang sekolah mesti dia akan buli aku lagi. Macam tu. Dia pernah je rasa takut tu, tapi disebabkan yelah saja ada kabel. Maksudnya saya ada backup kat belakang, cikgu saya yang backup. So saya tak pernah terfikir pun buli ni boleh ponteng sekolah. So sebab tu saya tanya juga tu. Okey. Jadi macam yang Miss cakap tadi lah, buli ni dia akan mengganggu ketenteraman emosi mangsa buli. Macam Cik Man sendiri cakap, Cik Man sendiri pun ada rasa takut nak ke sekolah, tapi yang baiknya Cik Man adalah orang yang membantu di belakang. Jadi bila mangsa buli ni rasa takut untuk datang ke sekolah, tapi pada masa yang sama mereka takut nak bagi tahu dekat mak ayah ataupun cikgu yang mereka dibuli. Jadi penyelesaian yang mereka ambil untuk mengelak daripada jadi mangsa buli ataupun mengelak daripada dimarah oleh mak ayah ke, sebab adalah setengah mak ayah sebenarnya mereka macam kadang-kadang kalau orang bully kau lawanlah balik. Mereka ada mindset macam tu. Tapi mereka sebenarnya kurang faham lah, mangsa buli ni biasanya pelajar-pelajar yang kecil. Jadi mereka macam tak berani nak lawan balik. Jadi mereka takut dibuli dan mereka pun tak ada tempat nak keluar. Jadi mereka ambil tindakan untuk ponteng sekolah. Ponteng ni mak ayah hantar pergi sekolah macam biasa je, tapi mereka tak masuk ke pagar sekolah. Buli ni pun sebenarnya satu faktor ponteng yang biasanya tak kisahlah mak ayah ke cikgu-cikgu sekolah ke, tapi yang pastinya buli menjadi salah satu faktor ponteng yang biasanya
mereka terlepas pandang. Sebab kebanyakan kita tak boleh nak nafikan lah sebenarnya. Miss boleh cakap dengan yakin tak boleh dinafikan bullying ni dianggap sebagai perkara normal dalam kalangan pelajar. Sampai kan cikgu-cikgu macam takkanlah kena bully sikit dah nak konten sekolah. Betul tak? Tapi bila kita tengok secara lebih mendalam, sebab tu tajuk podcast kita di sebalik pagar sekolah. Di sebalik pagar sekolah yang kita nampak sekolah ni satu tempat yang baik untuk orang tuntut ilmu, kan? Untuk kita bina persahabatan dengan orang. Tapi di sebalik semua tu ada sekumpulan-sekumpulan kecil pelajar yang berbadan kecil biasanya dibuli dan kesan dia pada emosi. Mereka tak adalah ada tapi jarang. Ada yang sampai berani cederakan diri semata-mata sebab dengan pemikiran yang kalau aku cedera aku tak payah pergi sekolah, so aku tak payah kena bully dah. Dia pun tak payah pening-pening nak fikir macam mana nak bagi tahu mak ayah dia tak nak pergi sekolah, so dia cederakan diri. Tapi di sebalik semua benda ni kita tak nampak yang masa bully tu terkesan dari segi emosi sebenarnya. Macam tu. Okey. Jadi memandangkan Cik Man sendiri, kita tanyalah pula kita punya bukti yang ada kita bawakan bersama hari ini. Memandangkan Cik Man sendiri pernah menjadi mangsa bully, boleh tak Cik Man kongsikanlah serba sedikit pengalaman, mungkin macam mana permulaan Cik Man dibuli? Adakah Cik Man dibuli dari segi lisan ataupun fizikal? Sebab Cik Man sendiri pun cakap kan pada mula-mula kita punya perbincangan tadi, bully ni ada banyak. Jadi mungkin Cik Man boleh ceritalah permulaan bully tu macam mana. Lepas tu apa kesan daripada Cik Man? Okay, dia share pada kita punya penonton. Okey, terima kasih Ms. Safa. Okey, kalau nak dikongsikan, saya dulu pernah dibuli dengan dua jenis buli lah. Yang pertama buli lisan, yang kedua buli fizikal. Okey, buli lisan ni sebab dulu saya berbadan kecil dan kulit saya pun nak kata cerah tak cerah. Memang dulu memang exactly gelap lah sebab saya dulu aktif sukan dan ada orang panggil saya ni orang minyak, jebalang semua tu. So itu menyebabkan saya punya emosi nak datang sekolah memang drain waktu tu. Tapi disebabkan saya ada seorang cikgu ni, cikgu sains yang selalu backup saya. Dia cakap, Aiman pergi je sekolah. Jangan fikir apa orang cakap. Datang nak menuntut ilmu, bukan nak dengar orang cakap. Okey. Itu antara pengalaman saya kena bully secara lisan. Tapi kalau bully fizikal ni, saya dulu masa saya di tingkatan 1. Masa first saya masuk sekolah, seminggu saya orientasi, hari ke-8 tu saya berjumpa dengan senior saya. Dia panggil saya pergi ke satu tempat. Saya ingatkan dia nak tunjuk sekolah lah. Saya pergi. Dan tiba-tiba waktu tu dia mari, dia minta duit dengan saya. Lepas tu dia tombok perut saya dan saya pun pernah rasa lah, saya tak pasti orang panggil apa. Dia dikenali sebagai istilah jack. Jack ni maksudnya lutut kita akan pump bagi dekat kita punya belakang. Dan waktu tu memang serius, memang sakit. Tapi waktu tu saya tak berani bagi tahu parents saya sebab yelah, nanti orang cakap, alah kenapa tak lawan. Macam Miss Safa cakap lah, benda tu memang dah diterapkan daripada dulu. So benda tu lah antara pengalaman yang saya kena masa saya di sekolah dulu lah. Okey, jadi banyak ya pengalaman Cik Man kena bully ni. Patutlah sekarang badan pun nampak macam tegap sikit. Barulah dia rasa confident kan nak lawan pun. Jadi ada baiknya lah beliau dibuli. Tak adalah, saya gurau je. Okey, jadi rasanya penonton dah boleh nampak ya macam mana bully ni boleh meningkatkan kespontan sekolah. Sebab bully ni dia bukan semata-mata secara fizikal dia. Bully ni dari segi emosi lah. Yang kita bincangkan hari ni, kita fokus pada emosi. Sebab sebenarnya emosi ni lah yang membuatkan pelajar tak nak datang sekolah. Jadi kita pun dah dengar cerita daripada alibi kita hari ini. Okey, jadi seterusnya kita nak ulas sedikit lah tentang sebab masalah dah ada. Takkan kita tak nak selesaikan. Jadi demi penonton kita pada hari ini, kita naklah juga share serba sedikit penyelesaian yang kita boleh ambil untuk mengatasi masalah bully. Penyelesaian ni obviously kita nak kongsi kepada mangsa bully lah.
kita tak tahu, mungkin ada antara penonton kita sebenarnya sedang mengalami menjadi mangsa buli, tapi disebabkan buli tu bukan secara fizikal, jadi diorang ambil endah tak endah, tapi diorang tak sedar sikap endah tak endah ni akan menjejaskan masa depan diorang serba sedikit dan secara perlahan-lahan. Okey, jadi Miss sendiri akan kongsi salah satu cara ataupun penyelesaian yang mangsa buli ni boleh ambil adalah mungkin mereka boleh bersikap lebih terbuka dengan guru pembimbing. Betul tak, Cik Man? Betul. Sebab sekolah pastinya akan mengambil langkah seperti memperkasakan bidang tugas guru pembimbing ataupun guru kaunseling, malahan guru kelas itu sendiri. Mungkin guru-guru ni akan diberikan latihan sepertinya macam supaya lebih cakna lah dengan apa-apa perubahan yang berlaku dalam diri seseorang pelajar tu. Tapi walaupun guru-guru ni cakna, kalau pelajar tu tak buka mulut tak jadi apa. Betul. Jadi salah satunya adalah mangsa buli kena belajarlah untuk buka mulut, untuk meluahkan. Betul. Okey. Itu daripada pandangan saya lah, sebagai alhamdulillah, syukur yang belum pernah jadi mangsa buli. Jadi kita tanya pada Cik Man kalau ada tambahan lah daripada penyelesaian yang saya berikan tadi. So first saya nak ucapkan orang kata Alhamdulillah lah, sebab Miss ni pun tak pernah kena buli. Alhamdulillah lah. Cuma macam daripada saya aspek mangsa buli, saya nak serulah kepada mangsa-mangsa yang lain, beranikan diri untuk bercakap, berkongsi kalau ada masalah buli. Sebab macam saya dulu pun at first memang saya tak berani. Saya cakap memang saya tak berani sebab saya tahu kalau saya bagi tahu, diorang dapat tahu memang saya kena lagi teruk. Silap-silap bulan mungkin patah tangan, patah kaki. Silap bulan boleh membawa kepada kematian lah. Tapi waktu tu macam saya cakap, ada seorang cikgu ni dia selalu cakap ada apa-apa masalah bagi tahu. So daripada situ saya beranikan diri, saya bagi tahu. Dan ada satu kata-kata yang saya ingat daripada cikgu kaunseling saya yang dia cakap, bila mangsa bagi tahu, orang kata mangsa akan dilindungi. Dan benda tu yes, cikgu tu buat. Saya dilindungi, orang kata sampai saya di tingkatan 3. Dan saya juga adalah beberapa orang cikgu kaunseling, pembimbing rakan sebaya dan juga cikgu sains saya merangkap mak angkat saya sendiri tu, dia pantau saya daripada jauh. So, kenapa mangsa-mangsa buli lain perlu takut? Sedangkan benda tu, kita mangsa buli ni dilindungi oleh sekolah. So itulah apa yang saya boleh sampaikan kepada mangsa-mangsa buli di luar sana. Supaya jangan takut, beranikan diri untuk bagi tahu apa yang berlaku sebenarnya. Wah, terima kasih Cik Man. Dengar tu penonton sekalian, penuh semangat Cik Man menyeru anda-anda semua yang mungkin tengah mengalami masalah sama yang pernah dialami oleh Cik Man. Okey, bebel kita pun dah nak sampai ke penghujungnya. Tapi sebelum sampai ke penghujungnya, saya nak tambah sikit lagi. Selain daripada mangsa buli itu sendiri kena open up ataupun bersuara seperti yang disarankan oleh Cik Man, pihak sekolah pun kenalah sebenarnya bagi kesedaran kepada orang yang membuli bahawa perbuatan mereka ni tak akan mendatangkan apa-apa kebaikan. Sebab kalau mangsa buli tu sahaja yang bersuara dan mereka dilindungi, nanti by the time kita cakap London sikit lah kan, nanti bila masa dah berlalu, bila mangsa buli tu dah berpindah, dah masuk ke sekolah menengah, masuk ke alam universiti macam Cik Man sendiri, kalau kesedaran buruknya membuli tak diwar-warkan, nanti akan muncul generasi pembuli yang baru. Jadi benda ni tak akan terhenti sampai di situ sahaja kalau mangsa buli je yang berani bersuara. Jadi para pembuli ni pun kenalah diberikan kesedaran. Mungkin sekolah boleh buat macam kempen like Syifa buli 100 kehadiran, macam tu. Jadi nanti daripada kempen tu pembuli akan sedar, sifat membuli dia tu bukan sahaja menjejaskan orang yang dibuli, tapi lama kelamaan akan menjejaskan dirinya sendiri. Jadi kepada semua penonton,
yang mungkin sedang menjadi mangsa buli, ataupun mungkin ada sebenarnya penonton kita yang melakukan perbuatan-perbuatan membuli. Perbuatan-perbuatan membuli ni bukan setakat kita pergi tumbuk orang tau. Kita pergi hina orang tu, kita cakap hitamnya awak ni, maaflah Cik Man, ya bukan menghina Cik Man ni, sebagai contoh lah. Tak apa, supaya sekarang dah glow up dah sikit. dah glow up lah, ada faedah, bukan faedah, ada manfaatnya lah, macam tu. Jadi kepada para penonton yang tak sedar sebenarnya anda ni membuli, tolonglah sedar sekarang. Perkataan-perkataan yang menyakiti, perkataan-perkataan yang menyakiti perasaan orang lain ni pun sebenarnya boleh dikira sebagai bully. Yes, betul. Okay, jadi dah penat membebel, kita pun dah kongsi sedikit sebanyak kan kesan bully kepada kehadiran sekolah. So, macam mana kita nak selesaikan perkara ni. Jadi kita dah share, kita pun nak berterima kasih lah kepada tetamu jemputan kita pada hari ni yang bersemangat wajar beliau nak mengosongkan kes bully yang berlaku dalam kalangan pelajar-pelajar zaman sekarang. Bukan zaman sekarang lah sebenarnya. Bully ni daripada dulu, sekarang, dan mungkin di masa depan akan masih berlaku. Dia berzampai tu kata. Betul, dia macam turun-temurun lah. Macam tu. Okay, jadi harapnya dengan apa yang kami kongsikan tadi, sedikit sebanyak memberikan motivasi kepada semua yang sedang menghadapi masalah bully. Tak kisahlah anda masa bully ke, anda yang membuli ke, berubahlah ke arah yang lebih baik. Yang masa bully pula pun berubah ke arah yang lebih baik, jadi lebih berani bersuara macam yang Cik Man cakap kan. Supaya kehadiran pelajar-pelajar ke sekolah ni semakin meningkat lah. Sebab kalau tak hadir ke sekolah, macam mana nak maju? Betul tak Cik Man? Betul. Jadi nak bagi pelajar hadir ke sekolah, bully ni kena Kosongkan. Betul. Jadi pesanan terakhir saya, anda tidak bersendirian lah di dunia ini. Percayalah, kehadiran ke sekolah sangat penting untuk masa sekarang dan juga masa depan semua. Jadi, mari-mari kita sama-sama hapuskan masalah bully agar pelajar akan lebih bersemangat lah untuk ke sekolah. Kalau adalah kalangan penonton kita ni merupakan cikgu-cikgu sekolah, sebenarnya segala yang dikongsikan pun sangat bermanfaat lah untuk cikgu-cikgu juga. Okey, jadi saya rasa setakat tu saja daripada Miss. Cik Man ada nak tambah apa-apa tak? Tak ada lah. Tak ada. Cik Man pun, kita janganlah bully Cik Man, ya. Okey, jadi Miss ucapkan terima kasih semua yang sudi menonton siri podcast episod keempat pada hari ini. Harapnya nanti kita boleh berjumpa lagi. Harapnya semua yang menonton pada hari ini boleh melakukan yang terbaik lah, untuk sama-sama kita berubah dan memajukan diri, sifakan bully. Sifakan bully. Okey, terima kasih. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye.